Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala ahli baitihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik lana fi bukurina. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Amma ba'd. Tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, bapa-bapa sidang penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pada hari ini ialah tanggal 27 Rejab bagi tahun 1441 Hijrah. Pada hari ini ataupun tanggal 27 Rejab ini, saban tahun umat Islam memperkatakan berkenaan dengan Isra' dan Mi'raj. Bermula daripada semalam kita tengok ramai orang yang mula memberikan ucapan Al-Isra' dan Mi'raj bersempena dengan tanggal 27 Rejab. Di sana ada nukilan-nukilan dan pendapat-pendapat daripada ulama berkenaan dengan tanggal 27 Rejab ini. Kalau kita tengok di dalam kitab-kitab sirah, antaranya kitab Ar-Rahiqul Makhtum yang dikarang oleh Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullahu ta'ala. Kitab Ar-Rahiqul Makhtum yang sangat terkenal di dalam pengajian sirah. Kita buka tengok di dalam bab Al-Isra' wal Mi'raj. Bab Al-Isra' wal Mi'raj dikemukakan qila wa qala dalam masalah ini 6 pendapat berkenaan dengan tarikh bilanya berlaku peristiwa Al-Isra' dan Mi'raj. Ada 6 pendapat. Saya tak mau baca semua, tuan-tuan boleh baca sendiri dalam kitab Ar-Rahiqul Makhtum Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullahu ta'ala. Di dalam bab Al-Isra' wal Mi'raj dikemukakan 6 pendapat daripada kalangan ulama-ulama qila wa qala di dalam masalah penetapan bila berlakunya Isra' dan Mi'raj. Mai mana tarikh 27 Rejab ni? Ada di dalam kitab ni. Saya baca 3 pendapat sudahlah. Yang pertama, dia datangkan pendapat daripada Al-Imam At-Tabari. Kana al-Isra'u fi sanati allati akramahu Allahu fiha bin nubuwah wa ikhtarahu At-Tabari. Pendapat yang pertama dikemukakan dalam kitab ini adalah Al-Isra' dan Mi'raj itu adalah berlaku pada tahun di mana Allah Ta'ala memuliakan Nabi SAW dengan kenabian. Maknanya tahun mula-mula Nabi diutuskan menjadi Rasul. Tahun mula-mula Nabi SAW dilantik, ditabalkan menjadi Rasul. Pada tahun itu jugalah Allah Ta'ala mengisra' dan mi'rajkan Nabi SAW. Ini pendapat yang dipilih oleh Al-Imam At-Tabari rahimahullah, Ibn Jarir At-Tabari rahimahullah ta'ala. Kemudian pendapat yang kedua dikemukakan di sini, kana ba'dal mab'athi bi 5 sinin rajjaha dzalika an-Nawawi wal Qurtubi. Pendapat yang kedua, dia kata berlakunya peristiwa Al-Isra' dan Mi'raj ini pada tahun ke-5 selepas daripada perutusan Nabi SAW. Ba'da nubuwah ataupun ba'da bi'athatin Nabi SAW, tahun yang ke-5. Pendapat ini ditarjihkan oleh Al-Imam An-Nawawi dan juga Al-Imam Qurtubi. Itu saya nak sebut. Imam-imam yang sah. Pendapat imam-imam yang masyhur, yang terkenal seperti Al-Qurtubi, An-Nawawi dan juga Al-Imam At-Tabari. Pendapat hari ini ni, yang kita ada hari ini 27 Rejab ni, yang saban tahun orang menyambut
pada hari ini 27 Rejab. Mana pendapat ini? Pendapat yang ketiga yang dikemukakan di dalam Ar-Rahiqul Makhtum, kana lailatus sabi'i wal 'ishrina min syahri Rajab sanah al-'ashirah min nubuwah. Adalah berlakunya Lailatul Al-Isra' wal Mi'raj itu ialah pada malam 27 pada bulan Rajab pada tahun ke-10 daripada kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada juga pendapat yang menyebut berkenaan dengan 27. Mana ni? Daripada mana 27 Rejab ini? Asalnya daripada mana? Dikemukakan oleh banyak antara ulama-ulama sirah, ulama-ulama pengkaji-pengkaji tarikh dengan kepakaran-kepakaran yang mereka ada, mengkaji bagaimana kemunasabahan diletakkan 27 Rejab itu sebagai tarikh Al-Isra' wal Mi'raj. Antaranya yang kita boleh lihat di dalam kitab Rahmatul lil Alamin yang dikarang oleh Syekh Muhammad Sulaiman Al-Mansurfuri, yang juga antara yang mengemukakan pendapat ini, pendapat yang mengatakan bahawa 27 Rajab berlakunya peristiwa Al-Isra' dan Mi'raj pada tahun ke-10 daripada kerasulan Nabi SAW. Bagaimana ulama mengkaji kemunasabahan penetapan tarikh-tarikh ini dengan kepakaran-kepakaran dan ijtihad mereka yang tersendiri. Adapun begitu, ulama-ulama tidak meletakkan bagaimana bilakah tarikh yang paling tepat, kerana di sana tidak adanya dalil yang khusus di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Seperti mana kata Al-Imam Samahatul Mufti Syekh Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Bas rahimahullah ta'ala di dalam risalah beliau rahimahullah Hirasatut Tauhid mengatakan bahawasanya 27 Rajab yang sering dijadikan sambutan oleh orang ramai untuk Al-Isra' dan Mi'raj, maka di sana tidak ada suatu hadis yang sahih pun di dalam penetapan bila berlakunya peristiwa Al-Isra' dan Mi'raj. Adapun amalan-amalan tertentu, kata Syekh lagi Ibn Bas rahimahullah, adapun amal ibadat tertentu dan juga perayaan-perayaan tertentu bagi menyambut peristiwa Al-Isra' dan Mi'raj pada 27 Rejab ini tidak ada sandarannya sama sekali. Jika ada pun perayaan-perayaan tertentu dan juga jika ada pun amalan-amalan khusus tertentu pada bulan Rajab 27 Rejab ini, maka sudah tentulah sudah ditunjuk ajarkan oleh Nabi SAW kepada para sahabat baginda menuruti pengakuan, menuruti perkataan dan perbuatan baginda Nabi SAW, daripada perbuatan dan perkataan Nabi SAW. Maka tidak ada perayaan-perayaan khusus ataupun tidak ada amalan-amalan khusus pada 27 Rejab yang dikatakan tarikh Isra' dan Mi'raj. Walaupun begitu, pada 10 tahun yang ke-10 perutusan Nabi SAW ini, tahun di mana kalau kita baca di dalam kitab sirah, antaranya juga boleh kita rujuk di dalam Ar-Rahiqul Makhtum, ialah tahun di mana disebut sebagai Amul Huzni. Apa yang dimaksudkan dengan Amul Huzni? Tahun kesedihan. Tahun yang di mana Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha yang memeluk Islam ketika Nabi SAW mendapat perutusan daripada Allah Subhanahu wa taala menjadi rasul. Wafatnya Khadijah binti Khuwailid pada tahun 10 kerasulan Nabi SAW. Begitu juga kematian Abi Talib, bapa saudara Nabi SAW yang amat-amat dikasihi, yang amat-amat dicintai oleh Nabi SAW, berlaku pada tahun yang sama. Cuma berbeza bilakah mereka mati dan wafat pada bulan bila, pada bulan berapa. Begitu juga pada tahun yang sama Nabi SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berhijrah ataupun untuk melakukan dakwah di Taif pada tahun yang sama, dan ditolak dakwahnya oleh penduduk Taif. Maka pada ketika itulah Allah Subhanahu wa taala mengangkat Nabi SAW untuk bertemu Allah Subhanahu wa taala di dalam peristiwa yang dinamakan peristiwa Al-Isra' dan Mi'raj. Maka peristiwa Al-Isra' dan Mi'raj ini berlaku
selepas daripada kewafatan Khadijah binti Khuwailid. Maka inilah kemunasabahan yang ada di sana, bagaimana penetapan peristiwa ini, ada di sana munasabahnya berkenaan dengan tarikh ini. Khadijah binti Khuwailid wafat sebelum daripada difardukan salat. Kalau dirujuk ayat surah Al-Isra itu diturunkan di akhir-akhir sebelum daripada Nabi SAW berhijrah ke Al-Madinatul Munawwarah. Maknanya Nabi SAW diisrakan dan dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hujung-hujung dah Nabi duduk di Mekah tu. Hujung-hujung dah tahun ke-10 daripada kerasulan Nabi SAW. Kalau sebut tahun ke-10 ataupun tahun berapa pun, ataupun minan nubuwah ataupun min bi'atsatir rasul, maknanya tahun itu tahun-tahun yang Nabi SAW belum berhijrah ke Al-Madinatul Munawwarah. Kalau Nabi dah duduk di Madinah, dia akan sebut tahun yang lain pula, tahun ba'dal hijrah. Tahun ini ba'dal hijrah. Tahun ini ba'dal hijrah. Maknanya tahun itu Nabi sudah berada di Madinah ataupun sudah berhijrah ke Al-Madinah. Kalau Nabi duduk di Mekah lagi sebelum berhijrah ke Mekah, dipanggil tahun itu tahun bi'atsatur rasul ataupun tahun minan nubuwah. Tahun kerasulan Nabi, tahun Nabi diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rasul. Maka tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah secara ringkas saya sebut berkenaan dengan apa kaitannya 27 Rajab itu dengan peristiwa Al-Isra dan Mi'raj, kerana di sana ada nakal ataupun nukilan-nukilan daripada ulama dan kajian-kajian daripada ulama tentang tarikh 27 Rajab. Ada di sana penetapan itu daripada kalangan ulama. Adapun begitu, tidak ada suatu hadis yang sahih pun daripada Nabi SAW yang menyebut berkenaan dengan penetapan tarikh 27 Rajab, ataupun bila tarikh pun tidak disebut secara khusus dalam Al-Quran dan Sunnah. Sebab itu Al-Imam Samahatul Mufti Al-Syeikh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah ta'ala mengatakan bahawasanya di sana adanya hikmah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala di sisinya ada hikmah rahsia yang Allah Ta'ala simpan berkenaan dengan penetapan tarikh ini. Maka di sana tidak ada tarikh-tarikh khusus di dalam penetapan bila berlakunya Al-Isra dan Mi'raj. Adapun begitu, ataupun walaupun begitu, tidak adanya penetapan tarikh khusus itu, tetapi peristiwa itu tetap berlaku. Peristiwa itu adalah peristiwa yang benar, peristiwa yang benar-benar berlaku, yang mesti kita i'tiqadkan dan beriman bahawasanya di sana ada berlakunya peristiwa Al-Isra dan Mi'raj. Dan apa pengajaran yang perlu kita ambil? Pengajaran yang besar, pedoman yang besar yang mesti kita ambil daripada peristiwa Al-Isra dan Mi'raj, iaitulah antara pengajaran yang besar ialah tentang kefarduan salat 5 waktu. Kalau kita rujuk baca Al-Quran, baca hadis-hadis Nabi SAW, kita nak tahu cerita peristiwa Isra' dan Mi'raj secara terperinci, secara lengkap dengan sahih, mestilah yang pertama kita rujuk Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih, terutamanya hadis Al-Bukhari dan Muslim. Ada diceritakan secara panjang lebar di dalam Sahihul Bukhari dan Muslim berkenaan dengan peristiwa Al-Isra' dan Mi'raj, dan juga kita juga boleh merujuk kitab-kitab sirah yang dikarang oleh ulama-ulama tarikh, oleh ulama-ulama sirah berkenaan dengan peristiwa Al-Isra' dan Mi'raj, yang mana Nabi SAW melalui peristiwa ini dengan satu jangka masa yang pendek, yang mana peristiwa ini ialah satu peristiwa yang panjang. Banyak kisah di dalam ini, banyak tempat yang Nabi lawati, dan perkara-perkara penting yang berlaku di dalam peristiwa Al-Isra' dan Mi'raj, yang mana ianya berlaku dalam masa yang sangat pendek, hanya 1 malam sahaja, yang diingkari oleh orang-orang kafir Quraisy dan dibenarkan oleh orang-orang yang beriman. Tuan-tuan dan puan-puan sidang penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, peristiwa yang kita nak sebut yang penting di dalam peristiwa Al-Isra' dan Mi'raj ialah tentang kefarduan salat 5 waktu. Salat 5 waktulah difardukan pada malam Al-Isra' dan Mi'raj itu. Salat maknanya ad-du'a. As-salah hiya ad-du'a. Salat itu maknanya doa. Itu dari sudut bahasa lughatan.
Dari sudut istilah, salat itu ialah as-salatu hiya aqwalu wal af'alu muftatahatun bitakbir wa mukhtatamatun bitaslim ma'an niyah bisyara'iti makhsusah. Satu perbuatan, perkataan yang dimulakan dengan takbir dan diakhiri dengan salam bersama dengan niat dan dengan syarat-syarat tertentu. Itulah maksud solat. Maksud solat dari sudut bahasanya ialah doa. Doa. Maka pada pagi ini saya lebih menumpukan kepada apakah kaitan doa dengan solat. Kait ataupun hubungan rapat antara doa dan solat. Yang mana pada pagi ini kita akan sambung kitab Anak Kunci Syurga. Daripada karangan Syekh Abdul Qadir Ibn Abdul Muttalib Al-Andunisi Al-Mandili Khuwaidim Talabatul Ilmi Al-Syarif yang dikarang oleh beliau rahimahullahu ta'ala, kitab Anak Kunci Syurga, Miftahul Jannah, yang saya akan sambung pengajian ini dari Masjid Sayyidina Umar Al-Khattab, Kampung Guak Said Alwi, Kangak, Perlis. Saya sambung dari pengajian dari sana, yang mana pengajian di sana sudah sampai pada muka surat 44. Masih lagi berkaitan dengan rukun solat. Yang mana pada ini kita akan kaitkan solat dengan doa. Muka surat 44, kita baca dulu kitab ni sebelum kita huraikan berkenaan dengan doa. Saya akan baca dulu muka surat 44. Jadi tuan-tuan yang bersedia dengan kitab boleh buka muka surat 44, kitab Anak Kunci Syurga. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Amin ya rabbal alamin. Masih lagi di dalam bab pada menyatakan rukun semayang. Kita sudah sampai pada rukun semayang yang ke-9, 10, 11. Tasyahud akhir, kemudian salawat ke atas Nabi, kemudian salam. Kita akan habiskan sampai ke salam kalau ada masa. Dia kata apa? Muka surat 44, baris bawah sekali. Dan sunnah membaca doa kemudian daripada salawat atas Nabi SAW. Kerana hadis Muslim. Nabi kata, "Idza qa'ada ahadukum fis salati falyaqul at-tahiyyatu lillahi ila akhiriha thumma liyakhtar minal mas'alati ma syaa aw ahab." Hadis ini daripada Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Nabi kata, artinya apabila duduk seorang kamu di dalam salat, maka hendaklah berkata ia at-tahiyyatu lillah sehingga kesudahannya, kemudian hendaklah memilih ia daripada permintaan barang yang menghendaki ia atau yang kasih ia setengah daripada doa. Boleh kita doa apa-apa sahaja. Ini perkara sunat apabila kita duduk di dalam tahiyat akhir. Tahiyat akhir itu salah satu rukun dalam semayang. Duduk tasyahud akhir dan baca tasyahud akhir itu rukun-rukun daripada semayang. Dan juga salawat ke atas Nabi SAW menurut dalam mazhab Syafi'i, salawat Nabi ke atas Nabi SAW juga salah satu daripada rukun dalam semayang. Bila mana duduk dalam tahiyat akhir, baca tahiyat akhir, kemudian kita salawat ke atas Nabi, ada di sana selepas daripada kita baca salawat, sebelum daripada salam, Nabi SAW ajak kita beberapa doa daripada Nabi SAW yang maksur, ataupun Nabi kata, bacalah, pilihlah apa-apa saja doa yang kita nak baca. Yang kita suka, yang kita nak minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mula-mula saya akan sebut dulu beberapa doa yang maksur daripada Nabi SAW. Doa apa yang kita nak baca ni hak Nabi ajak dulu. Sebelum saya suruh pilih mana apa-apa saja doa yang boleh kita baca. Antara doa yang boleh kita baca yang Nabi ajak, dinaqalkan daripada Nabi SAW, Allahumma ghfirli, ya Allah, ampunkan dosa aku, ma qaddamtu wa ma akhartu, apa yang telah aku lakukan, yang lepas dan yang akan datang, wa ma asrartu, apa yang tersembunyi daripada kesalahan dosaku,
Wa ma a'lantu, apa yang terzahir daripada dosa-dosaku. Wa ma asraftu, apa yang terlanjur daripada dosa-dosaku. Wa ma anta a'lamu bihi minni, dan engkaulah ya Allah lebih mengetahui daripada aku. Antal muqaddimu wa antal muakhir, engkaulah yang awal, engkaulah yang akhir. La ilaha illa anta, engkaulah tidak ada Tuhan melainkan engkau. Itu doa yang boleh kita baca dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sekali lagi saya ulang, Allahumma ghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni, antal muqaddimu wa antal muakhiru, la ilaha illa anta, menceritakan dia oleh Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Antara lain doa yang boleh kita baca di dalam tahiyat akhir, tasyahud akhir sebelum daripada kita bagi salam, yang selalu kita duk dengar, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, sesungguhnya aku ni buat zalim kat diriku sendiri dengan kezaliman yang cukup banyak. Ampunkanlah dosaku, sesungguhnya pengampunan itu di sisi Engkau ya Allah. Rahmatilah aku ya Allah, sesungguhnya rahmat kasih sayang itu di sisi-Mu ya Allah. Sesungguhnya Engkau Maha Penyayang, Pengasih dan lagi Maha Pengampun ya Allah. Itu doa yang boleh kita baca. Nabi ajak kepada Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq tanya kepada Nabi. Nabi ajak baca doa tu dalam tahiyat akhir dalam semayang. Begitu juga boleh kita baca doa Allahumma inni a'udzu bika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil syarri masihid dajjal. Allahumma inni a'udzu bika minal ma'fi wal maghram. Ya Allah, jauhkanlah aku dari 4 perkara ni. Ya Allah, 4 perkara ni apa? Yang pertama daripada azab api neraka Allah. Jauhkanlah aku daripada, yang kedua daripada azab neraka. Ya Allah, jauhkanlah aku daripada fitnah, ujian, balak dunia, akhirat, kehidupan, kematian. Dan yang keempat, mintalah ya Allah, jauhkanlah aku daripada fitnah, kejahatan, Al-Masih Ad-Dajjal. Dan Nabi sambung lagi, minta dua lindung daripada 2 benda. Allahumma inni a'udzu bika minal ma'fi wal maghram. Ya Allah, mintalah jauh daripada dosa dan hutang. Minta dosa dan hutang, minta jauh. Hutang nanti saya akan hurai. Kalau ada masa, kalau ada umur panjang, dalam slot yang berikutnya kita akan hurai di dalam ayat hutang, tafsir ayat hutang, ayat yang paling panjang di dalam Al-Quran. Berkenaan dengan ayat hutang nanti kita akan hurai di dalam slot yang akan datang. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Itu antara doa yang boleh kita baca dalam semayang. Banyakkan doa dalam semayang. Begitu juga dalam sujud. Dalam sujud kita boleh doa. Nabi SAW kata daripada Abu Hurairah radhiyallahu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi kata, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa aktsirud du'a. Tempat yang paling dekat dengan Allah Ta'ala, antara Allah Ta'ala dan hambanya, ialah tempat sujud. Orang yang sujud, sajidun. Orang yang sujud ni, dia orang yang lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi kata fa'akthirud du'a, banyakkan doa dalam sujud, dalam semayang. Kita mula daripada doa iftitah pun kita doa dah. Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Daripada doa iftitah pun kita doa dah. Kemudian rukuk, sujud, kita minta ampun dah ke Allah Ta'ala. Sujud kita doa banyak-banyak. Sujud mana? Sujud akhir ke? Sujud mana-mana pun tak apa. Bukan sujud akhir nak doa. Sujud mana-mana. Sujud akhir ke? Sujud tengah ke? Sujud awal ke? Sujud mana-mana pun. Sujud. Bila-bila kita sujud dalam semayang, doa banyak-banyak. Kalau kita, terutamanya kalau kita semayang sorang-sorang. Kalau kita mayang jadi imam, kita kena ringankan solat. Kalau doa pun, doa sikit-sikit lah kalau sebagai imam. Jangan lama sangat. Jangan lama sangat bila kalau kita jadi imam.
Ni duk jadi imam kalut nak baca doa panjang-panjang. Mayang seorang-seorang tak mau nak baca panjang-panjang pula. Itu antara tempat yang mustajab, doa yang dekat hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Boleh kita doa pada ketika sujud kerana Nabi SAW kata, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa aktsirud du'a, rawahu Muslim. Tempat yang dekat dengan antara Allah Tuhan dan hambanya ialah waktu sujud, maka kita memperbanyakkan doa kepada Allah. Fa aktsirud du'a, banyakkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu dalam semayang, banyak doa. Doalah apa saja yang kita nak doa. Tengah orang ni dia tengok Tok Imam, contoh Tok Imam ataupun kawan sebelah dia, bagi-bagi salam, terus bangun. Dia kata kawan ni tak doa apa. Dia duk kira doa ni kalau lepas mayang nak kena angkat tangan. Baru nampak kata doa. Kalau Tok Imam tak doa, bagi-bagi salam, zikir-zikir, bangun. Dia kata Tok Imam ni apa ni? Tak doa ke Allah Ta'ala ni, tak ada adab ni, tak doa ke Allah Ta'ala. Hana doa lah. Doa tu banyak dalam semayang. Sunnah banyak kan doa dalam semayang. Kawan tu doa banyak dah. Kita tak doa. Doa banyak-banyak dalam semayang. Nak doa apa saja minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terlebih-lebih afdal, terlebih-lebih baik ialah doa apa yang Nabi SAW ajak. Ambil doa yang Nabi SAW ajak. Kalau kita semayang jenazah, mayang jenazah tu sebagai doa untuk mayat. Mayang jenazah ni tujuan dia ialah kita mohon kepada Allah Ta'ala untuk keampunan dan rahmat kepada si jenazah. Minta doa daripada Allah Ta'ala untuk jenazah, untuk keampunan dan rahmat dan pembebasan daripada azab kubur dan azab api neraka daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Minta kepada Allah Ta'ala. Maka dalam semayang tu kita doa dah. Banyak dah dalam semayang. Tak ada dah doa bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Angkat tangan pula. Waktu mayang jenazah tu. Dalam solat itu sendiri dah doa. Maqasid. Tujuan, maksud kepada semayang jenazah. Itu doa untuk jenazah. Sebab itu tak ada rokok. Tak ada sujud dalam solatul jenazah. Ni kita dah semayang jenazah. Kita dah baca Fatihah, baca selawat, baca doa. Baca doa Nabi ajak dalam solat jenazah pun banyak. Baca. Lepas-lepas bagi salam, terus angkat jenazah, hantar ke tanah perkuburan, kebumikan dengan segera. Ni lepas-lepas bagi salam, mayang jenazah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Angkat tangan. Fatihah tadi baca dah dalam mayang. Dalam mayang tadi, mayang jenazah baca dah Fatihah. Ni bagi-bagi salam, Al-Fatihah. Angkat tangan, baca doa pula. Doa tu pula baca panjang lagi. Lama lagi daripada semayang jenazah tadi. Ini bukan sunnah Nabi SAW. Sunnah Nabi SAW segerakan pengurusan jenazah sehingga habis ke pengkebumiannya. Satgi doa lepas mereka ke bumi satgi, doa lah. Banyak mana pun lepas mereka habis ke bumi satgi ni. Bila habis mayang jenazah, terus angkat. Ada lagi kokok kampung kita ni. Duk buat di dalam masjid lagi. Bagi-bagi salam, Al-Fatihah. Angkat tangan pula baca doa ni. Yang jenazah tu duk tanya, bila hampa nak ke bumi aku ni? Duk tanya, bila lambat ni? Yang dia duk jenuh, duk baca doa lagi. Panjang, doa pula. Panjang lagi daripada semayang jenazah tu. Lepas habis doa, apa kita nak kata kat jenazah ni? Baik. Apa kita nak kata kat jenazah ni? Baik. Apa kita nak kata kat jenazah ni baik? Ulang 3 kali. Tuan-tuan tengok setengah tempat dia duduk buat lagu tu. Doa lepas mayang jenazah tu panjang lama lagi daripada semayang jenazah tu. Sedangkan sunnah Nabi SAW menyegerakan pengurusan jenazah. Ikut sebiji-sebiji macam mana Nabi SAW ajak kepada kita. Satu masalah lagi tuan-tuan, sikit lagi. Doa dalam semayang ni ada tengah maklung ni duk tanya, ya Ustaz oi. Maklum nak doa lagu mana, maklum tak hafal panjang-panjang. Arab pun tak mengaji. Nak baca doa lagu mana? Nabi suruh baca panjang-panjang. Doa-doa ni maklum tak hafal. Nak baca lagu mana? Tu yang maklum tak baca. Tu yang maklum tak baca tu. Lepas-lepas salam dalam mayang tu, innaka hamidum majid, senyap tu. Kita dengar kan Tok Imam. Bila Tok Imam dalam tahiyat akhir, fil alamin innaka hamidum majid, Tok Imam baca sikit, Allahumma inni a'udzubika minal Allahumma inna a'udzubika min adzab jahannam wa a'udzubika min Tok Imam baca lah sikit 1 2 doa. Makmum ni senyap habis belakang. Duk senyap. Tadi bunyi cocek.
Fil alamin innaka bunyi at-tahiyyah tu bunyi derah. Fil alamin innaka betul senyap tu. Tu imam baca lah sikit kan. Ada duk imam baca. Imam makmum senyap. Tak bunyi apa. Tak baca apa. Ramai orang kita tak hafal doa ni. Ramai orang kita yang duk pergi masjid-masjid pun tak hafal pun doa ni hak Nabi ajak ni. Lepas tu nak baca apa? Tak baca apa? Bacalah doa apa saja yang kita boleh baca. Sebab itu Nabi SAW kata, "Thumma liyakhtar minal mas'alati ma sya'a au ahab." Doa ni atas kita. Maksud tujuan doa ni kita nak minta ke Allah. Apa-apa saja doa yang kita nak minta. Yang menjadi hajat keperluan kita. Kita nak minta kepada Allah Ta'ala. Tak semestinya doa hak panjang. Hak Nabi ajak ni kita duk bagi alasan. Kita tak mau. Tak hafal. Kita tak boleh nak baca panjang. Tak mampu. Tak mengaji Arab. Kita tak mau baca. Kita buat alasan macam tu. Lepas tu tak baca terus. Sedangkan Nabi SAW suruh pilih apa saja doa yang boleh kita baca, yang mampu baca. Sebab setiap orang ni hajat dan keperluannya berbeza-beza lain. Kawan ni nak minta lagu ni, kawan ni nak minta lagu ni, kawan ni nak minta lagu ni. Jangan doa untuk imam. Ni ayah dia mati, pak dia mati, doa untuk imam. Tolong doa kat pak saya. Tu lapak hang, kan mak hang ajak. Bacalah doa. Oh lepas mayang duk kira nak doa untuk imam. Kalau Tok Imam tak baca doa, dia pun tak baca doa. Duk kalut baca tengok doa dengan Tok Imam. Kalau Tok Imam tak baca, dia tak berhati. Kalau Tok Imam tak baca, dia tak seronok. Yang seorang-seorang tak mau nak baca pula. Duk ramai-ramai kalut nak baca doa. Seorang-seorang dia tak mau baca. Duduk seorang-seorang di rumah, mayang seorang-seorang di rumah, tak mau nak kalut nak baca doa pula. Dia tunggu Tok Imam nak angkat tangan baca doa. Bacalah doa. Takkan tak hati nak baca, ya Allah ampunkanlah dosaku. Jauhkanlah aku daripada azab neraka. Berikanlah rahmat kepadaku, kasih sayang kepadaku. Berkatilah hidupku, limpahkanlah rezeki kepadaku. Kurniakanlah aku ilmu yang bermanfaat, hidup yang barakah, umur yang panjang, kesihatan yang baik. Takkan tak boleh nak doa yang tu? Doa minta apa sahaja daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dengan sebab itu di sana ada perselisihan antara para ulama berkenaan dengan ad-du'a fi shalah bi ghairi lughatil arabiyyah. Doa dalam semayang dengan bahasa yang bukan bahasa Arab. Di sana ada perselisihan yang panjang, perbahasan yang panjang antara para fuqaha, a'immatul madzahib. Disebut Imam Malik rahimahullah mengharamkan. Imam Malik mengharamkan, dalam mazhab Malik mengharamkan kita doa dalam semayang dengan bahasa bukan selain daripada bahasa Arab. Bahasa Arab saja yang boleh, khususnya doa yang ma'thur. Begitu juga di dalam mazhab Al-Hanafi, makruh tahrim. Makruh tahrim di dalam mazhab Hanafi, makruh dalam mazhab Hanafi. Makruh lah. Makruh tahrim ni lebih kepada haram, makruh lah. Hukum dia makruh. Makruh tahrim di dalam mazhab Hanafi. Di dalam mazhab Al-Syafi'i. Begitu juga di dalam mazhab Al-Hambali. Pecah kepada dua. Satu doa yang ma'thur, satu doa yang tak ma'thur. Doa di dalam semayang bagi orang yang tak mampu ni dalam mazhab Syafi'i dan juga dipegang oleh dalam mazhab Hambali, bagi orang yang tak mampu bahasa Arab, dia bukan orang Arab. Man lam yuhsin, yang tak baik bahasa Arab dia, maka dia bacalah doa dalam bahasa apa pun yang dia boleh baca, terutamanya bahasa ibundanya lah. Dalam semayang, dalam sujud ke, dalam tahiyat akhir, bacalah. Jadi lepas ni maklum tak duduk kalut. Saya ada susah hati nak baca doa apa dalam mayang. Dia tengok ustaz boleh lah duk baca doa panjang-panjang. Hak kami ni nak baca Arab tak mengaji. Kalau duk tunggu nak mengaji bahasa Arab boleh, baru nak boleh baca doa bahasa Arab, tunggu 10 tahun lagi lah baru maklum boleh nak doa. Duk mengaji fa'alu tampak palah milalu. Habis gitu ya. Fa'alu tampak palah milalu. Habis gitu, cerah masa depan gitu ya. Tak boleh nak baca doa lepas mayang. Dalam mayang. Dia duk kira nak boleh baca bahasa Arab. Tak boleh lagi. Baca dalam bahasa yang boleh kita baca. Maklum arti bahasa apa? Bahasa Siam. Bahasa Siam. Maklum boleh bahasa apa? Bahasa apa nama, Hindustan. Baca bahasa Hindustan. Bahasa Tamil. Bahasa Mandarin. Baca lah. Apa yang maklum boleh baca. Bahasa yang maklum boleh baca. Itulah lebih baik. Lebih sampai maksud kepada doa itu, iaitu doa kita minta mohon hajat daripada isi hati kita sendiri, daripada hati dan lisan kita sendiri, untuk kita mohon daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan kita amin doa tak faham apa, amin kita tak tahu apa, sampai tak faham doa apa.
Main tarawih, Tok Imam baca doa witir panjang sikit, doa Tok Imam sampai teriak-teriak doa, dia tak faham apa Tok Imam teriak-teriak ni kan. Dia tak faham apa. Dulu Tok Imam ni dosa banyak, teriak banyak-banyak. Sampai tak faham apa ni. Dia duk kata Tok Imam dosa banyak, dia tak tahu apa. Dia tak faham apa. Maka bacalah doa apa sahaja yang mampu kita baca dalam bahasa kita. Maka ulama-ulama memilih antara guru-guru kita juga, ulama-ulama kita dalam al-lajnah الدائمة للبحوث والعلمية اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء للمملكة العربية السعودية juga memilih pendapat bahawasanya dibolehkan kita membaca apa sahaja doa di dalam salat, di dalam daripada bahasa selain daripada bahasa Arab bagi orang yang tidak berkemampuan membaca dalam bahasa Arab. Bagi orang yang berkemampuan mempelajari dan baca bahasa Arab, maka dia kena baca dalam bahasa Arab. Dia faham bahasa Arab, dia boleh baca bahasa Arab walaupun dia bukan bahasa orang Arab, maka dia kena baca dalam bahasa Arab. Kalau dia tidak baca dalam bahasa Arab, dia boleh baca Arab, dia tak baca, batalat salah, maka batal semayang dia. Itu fatwa-fatwa ulama daripada kesimpulan daripada fatwa-fatwa para fuqaha a'immatul madzhab, maka ulama-ulama buat kesimpulan begitu. Maka ulama-ulama banyak memudahkan kita, yang mana Islam itu adalah agama yang fleksibel, agama yang mudah, tidak memberat-beratkan kita. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa kadar kemampuan kamu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sesungguhnya Allah Taala tidak membebankan kamu, tidak memberatkan kamu apa yang kamu tidak mampu pikul. Doa dengan apa sahaja bahasa yang kita mampu doa. Maka ulama-ulama seperti Syekh Abdul Muhsin Ibn Hamad Al-Abbad hafizahullah taala, boleh kita tengok dalam fatwa Syekh Abdul Rahman As-Sanadi, boleh juga tengok dalam fatwa Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah taala, boleh juga tengok dalam fatwa Syekh Saleh Al-Munajjid rahimahullah taala, boleh juga tengok dalam fatwa-fatwa ulama-ulama kibarul ulama yang menerangkan hukum hakam Islam kepada kita. Boleh tengok fatwa-fatwa mereka dalam mereka memudahkan kepada umat Islam untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana di sana adanya hadis yang berbentuk umum yang Nabi SAW kata, fa'akthirud du'a, banyakkan doa dalam semayang, dalam sujud. Maka doalah apa sahaja, tak semestinya doa daripada doa yang maksur daripada Nabi SAW. Apatah lagi kalau kita berkemampuan untuk baca doa yang maksur daripada Al-Quran dan Sunnah, maka itu terlebih-lebih baik, terutamanya bila kita baca dalam solat. Maka di sana ada perselisihan yang banyak, yang panjang dalam masalah ini, dalam masalah ad-du'a fi shalah bighairi al-lughati al-arabiyyah. Doa dalam semayang dalam bahasa selain daripada bahasa Arab ada perselisihan yang panjang. Maka ulama-ulama kita telah mengeluarkan fatwa, telah mengeluarkan yang mana yang rajah dan lebih memudahkan orang Islam untuk berdoa dengan apa sahaja doa yang dia mampu berdoa di dalam salat. Boleh tengok fatwa-fatwa ulama-ulama. Maka doalah tuan-tuan dengan bahasa yang tuan-tuan mampu. Selagi mana tuan-tuan tak mampu nak mempelajari dalam bahasa Arab, tuan-tuan susah nak melafazkan dalam bahasa Arab, tuan-tuan nak belajar bahasa Arab pun susah, nak cari doa dalam bahasa Arab, tuan-tuan hajat macam-macam, jenuh terjemah dalam bahasa Arab susah. Tuan-tuan bacalah dalam bahasa apa yang tuan-tuan, cuma jangan duk baca derah-derah lah. Kalau dalam mayang jemaah duk baca kuat-kuat yang orang kata pelik pula. Kan padahal tak pelik pun, sebenarnya tak pelik, tapi mengganggu orang sebelah. Bila kita semayang jadi makmum, baca pelan saja. Apa saja bacaan kita daripada takbir sampai salam, maka kita baca dengan bacaan yang pelan sahaja apabila kita baca dalam semayang. Maka Allah Subhanahu wa taala kata, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Apabila ditanya kepada engkau wahai Muhammad tentang aku, maka beritahu aku ni dekat dengan hamba-Ku. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, aku ni dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku ni akan kabulkan, perkenankan doa orang-orang yang memohon, yang meminta kepadaku. Falyastajibu li, maka tunaikanlah segala perintahku. Wal yu'minu bi, maka berimanlah kepadaku. La'allahum yarshudun, mudah-mudahan engkau mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, saya ingat sekadar itu saja saya mampu sampaikan daripada apa yang kita boleh ambil iktibar manfaat daripada
peristiwa Al-Isra' dan Mi'raj yang mana ada perselisihan daripada kalangan ulama bila berlakunya peristiwa ini, dan pengajaran yang besar yang boleh kita ambil ialah tentang solat. Dan pada pagi ini saya nak kaitkan dengan solat dan doa. Hubungan yang amat rapat antara solat dan doa yang telah kita huraikan secara ringkas dan padat pada pagi ini. Mudah-mudahan tuan-tuan dapat sedikit sebanyak, sidang penonton sekalian dapat sedikit banyak daripada manfaat ilmu yang kita sampaikan pada pagi ini. Saya mohon maaf kalau ada tersalah silap dalam pertuturan dan penyampaian saya pada hari ini. Mohon para alim ulama yang mendengar kuliah kita pada hari ini, kalau ada salah silap dalam penyampaian dan fakta dalam penyampaian kuliah kita pada hari ini, mohon tegur, mohon bagi panduan dan mohon teguran kalau ada salah silap. Dan saya terima kasih banyak kepada para penonton sekalian dan pihak Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Perlis dalam menyelenggara ataupun dalam menguruskan kuliah dalam slot mari mengaji kita di Negeri Perlis dalam suasana COVID-19 ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampunkan kita semua dan merahmati kita semua, dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan keberkatan di pagi-pagi hari dengan banyakkan kita berdoa dan kita mempelajari ilmu-ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allahumma barik lana fi bukurina, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina siratal mustaqim. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suma wa la taj'al minna shaqiyyan wa la mahruma. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.